billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين 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 يا رب العالمين. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah, dipertemukan kita lagi hari ini untuk sejak dia pagi-pagi ni tadabbur beberapa lagi ayat suci Al-Quran. Yang ini insyaAllah masuk ayat 31 sampai 37, semalam pada ayat 25 dan seterusnya itu. Dan memulalah sebab kenapa surah ni dinamakan surah Al-Hajj. Fardun haji, kita dah bincang hadis berkenaan dengan seruan haji. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail naik ke Jabal Qubais tu dan mewar-warkan kefarduan haji. Dikatakan Ibnu Katsir kata, dikisahkan bagaimana seluruh makhluk, gunung ganang dan sebagainya, batu-batuan dan sebagainya sujud. Bagaimana sujud, wallahualam lah tu. Maksudnya tunduk kepada seruan tu. Besar tak besarnya kepaduan haji. Ini insyaAllah masuk bab bab korban sikit-sikit. Siapa yang dah baca tafsir Ibn Katsir, akan jumpa banyak fiqh-fiqh berkenaan dengan korban. Bab fiqh korban ni jatuh secara am je lah. Secara amnya jatuhlah fardu ain untuk kita belajar bab fiqh korban. Fiqh korban. Masa bila? Masa kita nak berkorban lah. Dia orang yang nak berkorban, harap-harap kita ni di kalangan orang yang mampu lah nak berkorban. Korban 500 je setahun kan. Kita boleh kumpul korban. Jadi nak belajar nak korban tu jangan gitu je. Kita kena belajarlah fiqh korban, pengertian dia, bab fiqh tu, supaya korban kita tu tak terlanggar apa-apa syariat. Kemudian kita belajar tasawuf bab korban pula. Bagaimana supaya amalan korban kita tu diterima dengan kata-kata sebenarnya. Ingat Allah kata darah yang ditumpahkan ke bumi tu tak pergi kepada Allah pun. Bukannya Allah berkehendakkan akan korban kita tu untuk diri kita. Jadi kita kena wajib belajar bab fiqh korban supaya tak sia-sia, tak melanggar apa-apa syariat. Contohnya akad jual beli binatang, fik ketika nak sembelih. Kalau awak nak sembelih binatang sendiri, saya dah beberapa tahun ni nyembelih kambing sendiri ya. Pergi ke kebun Azhar tu, pilih kambing, sembelih kambing. Jadi kena belajarlah fik bab sembelihan, satu fik bahagian pembahagian korban, kena belajar. Jangan nak lepas je macam tu. Orang yang menguruskan korban pun kena belajar fik bab korban supaya wakalah jual beli, dia punya perwakilan apa semua tu betul. Supaya kita comel bab syariat. Kemudian belajar bab tasawuf supaya benar-benar hati kita mengiktikadkan korban kita tu semata-mata untuk Allah. Jangan tersalah sebab siapa yang dah biasa dengan orang yang menguruskan korban surau masjid ni, macam-macam hal orang korban. Datang bawa besen-besen besar, habis diangkutnya balik semua. Dia kenduri sesama dia je. Tak adalah pembahagian dan sebagainya. Ada tak dibahagikan dengan benar, macam-macam bab. Jadi fardu ain secara umumnya, fardu ain kita kena belajar bab ni. Dalam Ibnu Katsir ada, tapi saya rasa kita dalam Safinah An-Najah di sini Ustaz Iweh pun dah syarah bahagian korban dah habis dah. Kita belajar bab haiwan-haiwan korban, apa haiwan boleh, apa kecacatan apa dikira masih lagi boleh jadi korban, cacat apa tak boleh jadi korban, takrifan aib pada haiwan nak korban, ada lah kan? Ada. Okey, wallahualam, itu tambahlah sikit baca dari Ibnu Katsir ada sikit-sikit. Tapi hari ini lebih kepada pengertian bagaimana pada 10 Zulhijjah korban tak? Saya haji 10 Zulhijjah tu, semalam kita tertinggal satu hadis bagaimana besar tak besarnya syariat pada 10 Zulhijjah tu. Sebuah hadis daripada Syu'bah dan Hushaim berkata daripada Abu Bashar, daripada Sa'id, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hari-hari itu ialah 10 Zulhijjah. Ini nak mensyarahkan pada ayat
liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Manfaat ni pada hari 10 Zulhijjah. Ada Al-Baqarah, ada ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurniaan bagi Rabbmu. Maka dikatakan hari-hari itu ialah 10 hari Zulhijjah. Ditaklikkan oleh Imam Bukhari sendiri. Itulah mazhab Asy-Syafi'i dan pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Hanbal. Dalam satu riwayat Imam Bukhari meriwayatkan bahawa daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tak ada satu amal pada hari-hari tersebut yang lebih utama dari hari ini. Mereka bertanya, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar mengorbankan jiwa dan hartanya dan tidak ada lagi yang kembali sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maknanya pada 10 Zulhijjah tu amal ibadah digandakan bagaimana? Wallahu a'lam. Kena belajarlah syarah bahagian tu pula ya. Kita terima yang bahawa besar tak besarnya amal-amal ibadah pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Ya. Bahkan melebihi daripada jihad fi sabilillah, melainkan orang tu keluar berjihad dengan jiwa, raga, harta benda dan dia meninggal di jalan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Itu semalam tertinggal lah hadis ni. Hadis ni sepatutnya mensyarahkan ayat 22, 23, 24 ya. Wallahu a'lam. Hari ni insya-Allah kita masuk sikit sebanyak bab korban. 24 sampai 30 penerbit pilih itu semalam 31 31 sampai 37 penerbit pilih tajuk membaca basmalah sebelum menyembelih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. Orang lain jelas tadi? Kurang jelas. Kurang jelas. Besok kena cari mikrofon lain lah awak ni ya. Baik, minta maaf tak apa jelas tapi tak apa, kita baca dia punya terjemahan.
Terjemahan, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul daripada ketakwaan hati. Nota 545, syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Bagi kamu padanya haiwan sembelihan ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, iaitu Baitullah. Nota 546, lihat surah Al-Baqarah ayat 196. Nota 547, maksudnya haiwan-haiwan hadyu boleh kamu ambil manfaatnya seperti ditunggang, diambil susunya dan sebagainya sampai hari nahar. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu serahlah diri kamu kepadanya. Sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, iaitu orang-orang yang bila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang mendirikan solat, dan orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bahagian daripada syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu hendak menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Nota 548, lazimnya unta disembelih dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah rebah iaitu mati, maka makanlah sebahagiannya dan berilah makan kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging iaitu haiwan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan mengkufuri nikmat. Tafsir Jalalain. Walikulli ummah, dan bagi tiap-tiap golongan orang-orang yang beriman sebelum kamu, ja'alna mansaka. Kalau dibaca mansaka adalah masdar kata benda verbal, dan kalau dibaca minsakan bererti ismin makan, makna tempat, maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya. Liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka sewaktu mereka menyembelihnya.
fa ilahukum ilahum wahidum falahu aslimu. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, kerana itu taat dan patuhlah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan merendah diri kepadanya. Allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka menjadi takut. Wasabiri inna ala ma asabahum. Dan orang-orang yang sabar atas musibah dan malapetaka yang menimpa mereka. Wal muqimis solah. Orang-orang yang mengerjakan solat pada waktu-waktunya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menyedekahkan sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Lafaz budna adalah bentuk jamak daripada lafaz badanah iaitu haiwan unta. Ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Kami jadikan untukmu petanda-petanda bagi agamamu. Tafsir Ibn Kathir. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa penyembelihan binatang kurban dan mengalirkan darah binatang tersebut dengan menyebut nama Allah merupakan syariat semua agama. Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas mengenai ayat dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, dia berkata iaitu hari raya, dan firman-Nya agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternakan, sebagaimana tercantum di dua kitab sahih. Daripada Anas, dia berkata Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitam yang bertanduk, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki baginda di atas rusuk kibas. Imam Ahmad menyebut riwayat yang bersumber daripada sahabat Zaid bin Al-Arqam. Ia berkata, aku bertanya atau mereka bertanya, wahai Rasulullah, penyembelihan apa ini? Baginda menjawab, sunnah bapa kamu iaitu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa manfaat bagi kami? Baginda menjawab, tiap-tiap bulunya ada kebaikan. Mereka melanjutkan pertanyaannya, Baginda, bagaimana dengan kulitnya? Baginda menjawab, tiap-tiap bulu yang tumbuh daripada kulitnya ada kebaikan. Firman Allah selanjutnya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya. Yang diibadati, disembah. Kamu itu adalah Esa. Jika syariat-syariat yang dibawa oleh para Nabi itu beragam-ragam adanya, sebahagian menghapuskan perilaku sebahagian yang lain. Mengenai ajakan beribadah hanya kepada Allah sahaja. Tidak ada sekutu baginya. Maka dalam hal ini para nabi seragam dalam menyampaikannya. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau, iaitu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Oleh sebab itu dia berfirman, kerana itulah berserah dirilah kamu kepadanya, iaitu ikhlaslah, patuhilah dan taatilah hukum-hukumnya.
dan sampaikanlah iaitu Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Mujahid berkata iaitu orang-orang yang tenteram dalam keimanan. Riyadhus Shalihin. Daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yatim setelah baligh dan tidak ada sikap diam suatu hari hingga malam hari. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas memberi pelajaran bahawa pertengkaran pada masa jahiliah ialah diam selama 1 hari 1 malam. Kemudian Islam melarang hal tersebut dan diganti dengan berdoa dan berkata yang baik. Hadis Nabawi. Daripada Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh diambil 2 ekor kibas bertanduk yang di kakinya berwarna hitam. Perutnya terdapat belang hitam dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian kibas tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikorbankan. Lalu baginda bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawalah pisau kemari. Kemudian baginda bersabda, asahlah pisau ini dengan batu. Lantas Aisyah melakukan apa yang diperintahkannya. Setelah diasah, baginda mengambil kibas itu, membaringkannya, lalu menyembelihnya. Kemudian baginda mengucapkan dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian baginda berkorban dengannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis Qudsi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, ya Tuhanku, tidak ada seorang pun daripada ciptaanmu kecuali engkau telah menyediakan hidup dan rezekinya. Lalu apa yang menjadi rezekiku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, rezekimu adalah penyembelihan yang tidak disertai dengan menyebut namaku. Hadis riwayat. Wallahu a'lam. Daripada hadis kursi itu, kalau kita ambil umum, segala satu amalan, perbuatan kalau tidak di atas qasad kita kerana Allah, sama ada dengan pada niatnya atau pada lafaznya bismillahnya, maka satu sia-sia, dua adalah sia-sia, mungkin menjadi habuan kepada syaitan dan iblis pula. Jin-jin kafir dan sebagainya. Sembelihan yang bukan kerana Allah, yang bukan betul-betul bukan kerana Allah, memang haramlah, walaupun disembelih dengan betul. Sembelihan walaupun disebutkan dengan nama Allah, bismillah, sembelih, tapi untuk gereja, untuk kuih pun haram juga. Itu haram juga. Itu pada hadis kursi. Daripada Riyadhus Shalihin itu ada 2 fiqh kat situ sebenarnya. Fiqh bab yatim. Yatim tu memanglah anak yatim selagi mana belum akhir balik. Takrifan yatim. Kenapa perlu takrifan yatim tu? Sebab ada fiqh bahagian menerima zakat dan sebagainya. Menerima zakat. Tapi fiqh bahagian pemberian zakat kepada rumah anak yatim dan sebagainya itu lagi besar lah. Lagi besar. Ini secara umumnya lah. Saya ni anak yatim lah kalau tidak ada takrifan ni. Sebab mak dah meninggal, Nurul pun anak yatim, ni pun anak yatim. Tapi kita dah tua bangka ni, tak ada lah yatim lagi. Tak boleh pergi masjid, saya anak yatim, nak duit. Tak boleh. Tapi ingat fiqh pembahagian harta zakat, wang zakat itu cerita lain. Itu lagi besarlah dunia dia. Ulama bincang sampai keluar daripada takrifan umum asnaf tu pun ada. Itu satu bab anak yatim. Kedua, bahagian pertelingkahan. Bahagian pertelingkahan dalam hadis ni dia kata tidak ada sikap diam 1 hari hingga malam hari. Disyarahkan kemudian pada masa jahiliah diam selama 1 hari 1 malam. Lepas tu tak boleh dah. Ini Islam melarang. Islam larang dan digantikan dengan berdoa dan berkata yang baik. Kalau disyarahkan balik dalam segi amalan kita ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pegang kepada beberapa hadis. Beberapa hadis yang mengatakan, satu hadis, siapa yang tidak bertegur sapa, khusus dengan silaturahim tu. Kejap saya ambil hadis ni. Saya ada nota tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Ada bab 1 tahun, ada bab 3 hari. Satu hadis ni riwayat Abu Daud.
Hadis ni sahih daripada kalau berkenaan dengan Syekh Syuaib Al-Arnuz telah menilai sanad hadis ni sahih. Barang siapa tidak bertegur saudaranya, silaturahim ni. Nah, dia lebih berat pada silaturahim, adik-beradik, mak saudara, pak saudara ni. Barang siapa yang tidak bertegur saudaranya selama setahun, sama seperti dia telah menumpahkan darahnya. Besar dosa weh. Tak tegur bertahun-tahun, kelahi apa, tak kisahlah, wallahualam lah, adik-beradik ke, mak saudara, pak saudara ke, apa ke, kelahi, tak bertegur siapa, sama dosa dia seperti menumpahkan darah. Macam bunuh orang. Dosa dia, tak berketul siapa. Kemudian, tak payah tunggu setahun tu, 3 hari dah berdosa dah. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis ni riwayat Muslim. Tak ada perbincangan lagi dah. Jelas. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak bertegur saudaranya melebihi 3 hari. Bala 3 hari tak bertegur, dah berdosa. Setahun, dosa itu dah digandakan seolah-olah membunuh. Macam itulah. Dan ingat, ini lagi bahaya. Ini saya ambil daripada himpunan Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Irsyad Al-Hadis daripada pejabat mufti wilayah. Senang, saya tak ambil daripada website pelik-pelik. Saya ambil syarah yang jelas saya terus. Pegang bab bertegur siapa ni lah, bab kelahi, bab apa ni, ingat sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pendek dia hadis ni, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah. Jangan jadi kita, biar aku nak tegur dia, lantaklah. Abang ke adik ke lantak, tak boleh. Tidak masuk syurga. Ambil umum lah. Janganlah ambil, oh adik ni gini, bak ni, aku bertaubat apa semua. Tapi bak ni kita tak nak. Ingat, nak masuk syurga, kena tahan kat pintu syurga pun dah jadi azab. Kita dah jumpa hadis. 2 orang sahabat dia masuk dulu. Sahabat yang banyak duit ni sikit lambat. Sahabat yang masuk dulu tu bimbang, mana sahabat aku ni? Rasanya masuk syurga dah tadi. Tak lepas. Lalat jumpa, dia kata kenapa? Aku kena tahan kat pintu syurga, seolah-olah peluh keringat aku ni dah naik sampai ke leher aku, dah naik tinggi dah. Dia kata macam tu. Itu kena tahan kat pintu syurga je. Jangan kata tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Itu satu bab. Muka surat ni banyak fiqh sebenarnya. Tak tercarah, kena Ustaz Iwais lah syarah ni. Banyak fiqh dalam surat ni. Baca Ibn Katsir. Fiqh dibincangkan daripada haiwan korban. Bila nak korban. Bab haiwan korban tu pun dah banyak. Jadi satu jilid buku fiqh dah. Satu bab. Kalau saya belajar fiqh al-Mahaji, satu bab tu. Bab korban. Semua dah ada kat situ. Dalam Ibn Katsir, dia sikit-sikit je. Tak memadai lah. Kita dah ada bab fiqh, kita dah berbincang bab lain. Jadi muka surat ni banyak fiqh korban. Kemudian ada fiqh lain sikit-sikit tu lah. Yang atas tu jangan lupa. Atas tu masih lagi ayat Allahumma sholli ala 31 tu. Musuh ni kita cerita bab korbannya 31 masih lagi Allah menekankan. Maka siapa yang mempersekutukannya, barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat jauh. Dahlah seksa tu jatuh. Kemudian dan jatuh sambar di haiwan dah. Seksa dan seksa bertimpa-timpa untuk orang yang menyekutukan Allah. Tafsiran dari Ibn Katsir pun besar sikit lagi. Wallahu alam, lain saya rasa tak ada lah. Tak ada lah. Melainkan kalau tengok hadis yang ni baca tadi, Imam Ahmad menyebut riwayat yang bersumber daripada sahabat Zaid bin Al-Arqam. Zaid bin Al-Arqam ni dia orang Madinah. Dia ni muda masuk Islam masa awal-awal hijrah lagi dah. Bahkan masa perang Uhud, kalau baca bab dia ni, masa perang Uhud, Zaid Al-Arqam ni dia kecil tak kecilnya, dia dah join dah tentera. Dia dah pergi berangkat dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, panggil dia balik, suruh dia balik. Gitulah sahabat-sahabat ni, ada yang kecil-kecil lagi nak pergi berjihad dah. Kita tak tahulah. Zaman sekarang ni nak suruh pergi ngundi pun ramai tak malas nak ngundi, apa nak ngundi, batu pun dah malas. Belum lagi nak berpegang macam zaman Rasulullah. Kena ingatlah ramai, banyak kali lah tuan-tuan guru syarat, janganlah kita rasa kalalah baik-baiknya kalau kita ni duduk masa zaman Rasulullah. Boleh pergi berjuang Rasulullah, boleh ada can Rasulullah kata ahli syurga. Tak semestinya kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita duduk di kem Rasulullah tu. Takut kita duduk kat kem Abu Jahal. Nak senang,
Sahabat teruk pada kita. Sahabat-sahabat kita kat Kuala Lumpur tak ada LRT seminggu pun dah ngelumpur. Naik LRT separuh turun, naik bas jalan kaki, naik LRT tambah, tu baru seminggu. Dah nak marah sangat dah. Zaman sahabat dia lagi lah susah. Wallahu a'lam. Ingat ya, dalam usaha ni banyak bicara bab fiqh. Selain bab tauhid tu banyak bicara bab fiqh, jadi kita ulang kaji lah sikit ya. InsyaAllah besok kita masuk bab. Ada ketikanya peperangannya dibenarkan. Ada bab khusus nanti dia katakan bab dalam bulan haram pun boleh perang. Sedangkan bulan-bulan haram tak boleh perang. Besok kita mula dengan sikit bicara bab kiranya kita ni di inaya perang lah. Bolehlah perang, istiharlah perang ya. Sikit-sikit ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Macam itulah kita ni kutip sikit-sikit ya. Pagi tadi duduk meja seronok ke? Mari pak cik tanya. Ustaz, sebab janggut pakai ni ustaz kata. Bukan ustaz ni tak tahu. Surah At-Tin tu hujung dia tu kita nak sambut apa? Sudah kata saya pun tak tahu. Kejap saya tanya. Saya pun tanya terus. Terus jawab. Mufti wilayah dah jawab dalam senarai dia. Imam Nawawi mengatakan hujung surah At-Tin tu, nak kongsi bagi dirilah. Muzakarah kita dekat meja makan ni. Surah At-Tin tu mengatakan bahawa Allah lah yang maha benar. Allah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha adil. Lebih kurang macam itulah. Maka kita jawab bala. Bala, benar. Sekadar. Ada panjang lagi lah. Zikir yang Imam Nawawi sarankan. Tu pakcik kata, surah ni juga ada. Tak, sebenarnya banyak surah lagi yang hujung dia. Kadang-kadang kita jumpa maka kata, bertasbihlah kamu kepada Allah. Tasbihlah kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada beberapa surah dah banyak saya tak ingat lah. Ya. Kita tanya tuan guru lah. Ya. Wallahu a'lam. Itulah kita ni lah. Standard kita ni kutip sikit-sikit amal. Sikit-sikit amal, tahu amal. Begitulah. Ya. Jangan kita tak tahu. So, wallahu a'lam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.